Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini pada kuliah kali ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam teori tajwid. Masih lagi di dalam hukum nun sakinah, iaitu hukum nun sukun ataupun tanwin. Dan pada kali ini kita akan fokus kepada perbincangan tentang idgham. Pada siri yang lepas kita telah bincangkan tentang izhar. Kalau kita boleh ingat kembali, izhar adalah satu hukum yang mana bacaannya jelas, selari ataupun sesuai dengan namanya, diberi nama izhar. Bacaan itu dijelaskan tanpa perlu kepada dengung ataupun idgham. Jadi dengung ini, apabila bacaan itu kita panjangkan temponya ataupun kita kata panjangkan pertemuan antara satu huruf dengan satu huruf, maka didengungkan. May ya'mal, itu dengung dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil gunnah. Jadi perbincangan yang kali ini insya-Allah kita akan bincangkan satu hukum yang berbeza secara sepenuhnya dengan izhar, di mana izhar menyatakan tanpa ada dengung, yang mana idgham ini ada kaitan dengan bacaan yang didengungkan. Baik, sebelum kita terus kepada hukumnya, kita melihat apakah definisi idgham. Baik, idgham dari sudut bahasa bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dhammu syai' maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Itu dari sudut bahasanya, idgham. Idgham ni maksudnya memasukkan. Idkhal sama masuk dengan idkhal, memasukkan. Kemudian dari sudut istilah dalam ilmu tajwid ini, apa yang dikehendaki dengan maksud idgham ini, apa yang dimasukkan dengan dalam apa? Yang dimasukkan dengan memasukkan itu adalah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun. Maksudnya huruf yang tidak ada harakah, atas, bawah, depan, itu harakat. Yang ini tidak ada harakat, maksudnya sukun. Jadi kita memasukkan huruf yang pertama, yang mana huruf pertama itu tandanya sukun, ke dalam huruf yang kedua, itu huruf yang berikutnya yang berbaris, itu harakah lah, atas, depan ataupun bawah, dan menjadikan huruf yang berikutnya itu bersabdu serta terangkat lidahnya ketika menyebutnya. Maksudnya kalau apabila huruf pertama itu dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, huruf yang pertama itu kena sukun, huruf yang kedua kena berbaris, dan huruf yang kedua itu perlu diletakkan sabdunya. Jadi itu idgham, kefahaman idgham secara umum, memasukkan. Cuma Ustaz ingin berikan sedikit perhatian apabila kita sebut tentang idgham. Di sana dalam bacaan Al-Quran, kalau kita belajar ilmu tajwid dengan lebih mendalam, kita akan sampaikan satu bab tentang memasukkan satu huruf ke dalam satu huruf, tetapi bukan dikehendaki sebagai idgham ma'al gunnah bila gunnah. Contohnya, masukkan huruf ta ke dalam huruf ta, maka huruf ini tidak dikaitkan dengan idgham ma'al gunnah ataupun bila gunnah, kerana ini disebut sebagai idgham kabir, maksudnya idgham yang lain. Yang dibincangkan ini idgham yang hanya berkaitan dengan huruf nun sakinah ataupun tanwin yang kita bincangkan sebelum ini. Maka kita melihat kepada definisi idgham, dan seterusnya kita melihat kepada pembahagian idgham. Idgham yang ada di dalam pembahagian hukum nun sakinah ini, idgham yang hanya ada dua jenis, iaitu idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Sebelum itu, idgham tidak akan terhasil kecuali dari dua kalimah. Jadi yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah ataupun bila gunnah ini, dia berlaku di dalam dua perkataan. Perkataan pertama, di hujungnya ada huruf nun sakinah ataupun ada apa-apa huruf yang ada tanwin. Kemudian pada awal perkataan yang kedua, adanya 6 huruf yang disebutkan di sini, dinyatakan di sini, iaitu ya, waw, mim, nun dan juga lam dan ra. Kenapa ada warna berbeza? Ini kita akan tengok pembahagiannya. Idgham bi gunnah
iaitu ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Yang mana idgham bila gunnah itu huruf lam dan ra. Perbezaannya adalah idgham bi gunnah memasukkan, maksud idkhalus syai', maksudnya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Itu praktis kepada kedua-dua jenis idgham. Yang membezakan dia adalah ada dengung ke tak ada dengung. Maka idgham bi gunnah ini dengan adanya dengung. Bi itu maksudnya dengan ada, beserta. Adapun idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Maksudnya tanpa dengung, dimasukkan saja huruf, tidak ada dengung. Apabila kita kata tidak ada dengung, ia dibaca dengan jelas, dengan menzahirkan huruf tersebut seperti di dalam izhar. Cuma huruf itu dimasukkan. Kita akan tengok ada perbezaannya. Baik, seterusnya kita melihat kepada jenis yang pertama, iaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, huruf terhimpun di dalam huruf ya, waw, mim, nun, 4 huruf yang kita nyatakan tadi. Dan apakah sebab berlakunya idgham bi gunnah ini? Apabila huruf nun sakinah ataupun nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan satu daripada huruf-hurufnya ataupun 4 huruf yang kita sebut tadi, ya, waw, mim, nun, di dalam 2 kalimah, 2 perkataan. Kita tengok contoh. Ayyadriba, ayyadriba. Jadi di sini huruf yang pertama, perkataan yang pertama adalah an. Itu satu perkataan, an. Yadriba, perkataan yang kedua. Maka hujung pada perkataan yang pertama itu adalah nun yang sukun. Yang tak ada baris tu maksudnya sukun lah tu. Kemudian pada awal perkataan yang kedua itu huruf ya. Jadi dia termasuk di dalam 4 huruf tadi. Dan ya itu berbaris. Jadi dia dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Macam mana nak masukkan? Kalau kita tak masukkan, dia akan bunyi macam mana? An. Hamzah baris atas, kemudian dimasukkan ke dalam huruf nun yang sukun, jadi an. Kemudian iya selepas tu berbaris atas. Jadi kalau dimasukkan huruf nun ke dalam huruf ya, dia jadi ayyadriba. Jadi nun tu dah tak bunyi dah. Itu maksudnya memasukkan satu huruf ke dalam satu huruf yang lain. Nun itu dimasukkan ke dalam huruf ya. Jadi menyebabkan tidak ada lagi bunyi huruf nun. Ayyadriba, itu memasukkan. Yang kedua adalah memasukkan dengan adanya dengung. Itu dengung. Maksudnya dilamakan sedikit dengan kadar 2 harakat, 2 pergerakan huruf. Ayyadriba. Itu dalam contoh bagi yang nun sakinah. Kita lihat pada contoh yang sukun, yang tanwin. Ahdan nabadahu. Ahdan, hujung perkataan itu perkataan pertama, ahdan, itu perkataan pertama. Perkataan kedua adalah nabadahu. Jadi hujung perkataan pertama ada tanwin, hujung. Walaupun selepas huruf dal itu ada alif, itu tidak dikira sebagai maksudnya tidak ada apa-apa. Itu hanya kaedah saja. Jadi sebab kita kata kaedahnya adalah hujung huruf yang terakhir pada perkataan pertama adalah nun sukun ataupun huruf yang ada tanwin, maka kita tengok kat sini ahdan, ada lagi tu huruf alif selepas tu. Jadi kita kata alif yang berada selepas tanwin itu tidak ada apa-apa makna. Jadi kita anggap huruf yang terakhir pada perkataan ahdan itu adalah dal yang ada tanwin. Kemudian huruf yang pertama pada perkataan yang kedua pula adalah huruf nun, yang mana nun itu ada baris di atas. Jadi terus dimasukkan ahdan nabada. Dia tak bunyi ahdan nabada. Ahdan nabada. Tak dimasukkan terus dengan adanya dengung. Ahdan nabadahu. Itu maksudnya memasukkan dengan ada dengung. Jadi kita pergi secara sepintas lalu pada contoh-contoh yang lain. Miu waliyin, miu, nun dimasukkan ke dalam waw. Kathirau wa yahdi, kathirau wa yahdi, tanwin dimasukkan ke dalam huruf waw. Kemudian nun dimasukkan ke dalam huruf mim.
mimman mana'a. Mimman, pada hujung perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama adalah man. Mimman itu satu perkataan, mana'a itu perkataan yang lain. Maka nun mati bertemu dengan mim, maka jadilah idgham ma'al ghunnah. Kemudian bala'um mir rabbikum. Tanwin bertemu dengan mim pun dimasukkan. Tanpa ada bala'un mir rabbikum, tak dikena masukkan dengan ada dengung. An nafsin, nun dimasukkan di dalam nun. Ini jelas adanya tanwin apabila nun bertemu nun. Yang terakhir adalah amilatun nasibah. Tanwin bertemu dengan nun terus masuk dengan adanya dengung. Jadi ini contoh bagi pembahagian yang pertama, idgham bi ghunnah. Hurufnya apa? Kena ingat ya, waw, mim, nun. Ingat huruf, maka kita akan tengok nun sakinah bertemu dengan 4 huruf ni ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ni perlu dimasukkan dan perlu didengungkan. Baik. Seterusnya kita pergi kepada idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah iaitu memasukkan tanpa dengung. Memasukkan tanpa dengung. Memasukkan tanpa dengung ni maksudnya huruf yang pertama dimasukkan terus, maksudnya tidak ada lagi bunyi huruf yang pertama. Contohnya kita tengok mir rabbihim. Jadi kalau kita tak masukkan huruf yang pertama, huruf yang pertama tu maksudnya nun sakinah. Nun sakinah sekiranya ia tidak dimasukkan ke dalam huruf ra, jadi dia akan bunyi min rabbihim. Min rabbihim. Jadi di sini tak boleh baca dengan min rabbihim kerana dia idgham. Macam mana kita tahu dia idgham? Kerana dia terdiri daripada 2 huruf, iaitu ra dan juga lam. Apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf tersebut dalam 2 kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan idgham bila ghunnah. Itu dimasukkan tanpa didengungkan. Dimasukkan tanpa didengungkan. Mir rabbihim. Kalau dengung macam mana? Mir rabbihim. Itu satu kesilapan. Lagi famaratir. Itu salah. Tak boleh didengungkan. Dia hanya dimasukkan sahaja dengan bacaan yang nyata. Famaratir rizqa yubayyin lana. Jadi di sana ada pengecualian di sana pada huruf nun dengan dalam perkataan man raqa. Di sini ada huruf sin di atas. Jadi di sini ada pengecualian. Walaupun dalam kaedahnya kata nun sukun bertemu dengan ra dijadi idgham bila ghunnah, tapi apabila kita jumpa perkataan ini special. Kerana perkataan ini wajib perlu dibaca dengan saktah. Saktah itu dengan diam seketika tanpa menyambung nafas. Dan ia tidak diidghamkan. Man raqa. Tak boleh marraq. Tak, dengan bacaan kita baca dengan saktah. Man raqa. Ini bacaan di dalam riwayat Hafs an Asim. Jadi ini kita ulang sekali lagi, idgham bila ghunnah 2 huruf lam dan ra. Perbezaannya dengan idgham bila ghunnah adalah idgham ini tidak didengungkan, dia hanya dimasukkan sahaja. Iaitu seolah-olah dihilangkan bunyi huruf nun ataupun tanwin, dimasukkan terus dengan huruf yang kedua, yubayyin lana yaumal la. Dia tak ada yauman la, yaumal la tajzi. Baik. Jadi ini jenis idgham yang kedua, iaitu idgham bila ghunnah. Jadi kita telah bincangkan 2 jenis idgham yang ada di dalam idgham bila ghunnah. Jadi yang terakhir kita melihat secara sepintas lalu contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh jadikan sebagai latihan kita. Dalam idgham ma'al ghunnah ada 4 huruf, ya, nun, mim, waw, ataupun biasa kita ingat ya, waw, mim, nun. Kita pulang kepada formula masing-masing. Yang penting kita ingat ya, waw, mim, nun. Jadi ya mayyaqul. Ini contoh dia. Boleh kita ulang dan jadikan sebagai latihan. Kalau dalam tanwinnya
wa barqun yaj'alun. Jadi tak bunyi dah, wa barqun. Qun tu dah tak bunyi, terus masuk pada ya. Qui yaj'alun min ni'mah. Min ni'mah yawma idzin na'imah wa in min syai'. Dimasukkan terus, tak ada wa in min, tak ada wa in, terus tutup mulut. Wa in min syai' adzabun muqim, terus tutup mulut kerana dia terus masuk pada huruf mim. Miu wali, mulut terus muncung untuk masuk pada makhraj waw. Miu wali yauma idzi wahiyah. Dan lam pula mil ladun. Ini idgham bila gunnah, tidak ada dengung. Millah, terus millah, tak ada mil, tak ada mil ladun. Fasalamun laka. Dan juga ra mir rabbihim ghafurur rahim. Jadi ini antara contoh yang kita boleh jadikan sebagai latihan kita untuk kita lebih mengenal idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Wallahu alam. Saya setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.